mana-mana syair dia mesti kena ada pola irama dia. Jadi pola irama untuk manzumah ini dia ikut pola irama, nama irama dia adalah al-wafir. Kita ada al-basit, al-kamil, al-wafir. Ada 4 yang masyhur, siapa lagi tak ingat. Jadi setiap pola ni dia ada irama dia. Dia ada irama dia. Jadi untuk al-wafir, buhurus syi'ri wafiruha jamilu mufa'alatun fa'ulun. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT kerana dengan limpah kurniaan dan inayahnya dapat lagi kita bertemu pada malam ini untuk sama-sama kita mendengar beberapa ungkapan syair yang ditulis oleh Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud At-Tujibi Al-Gharnati Al-Andalusi rahimahullah ta'ala. Jadi seperti mana kita tahu, malam ini adalah malam pertama kita untuk kelas ini. Ini adalah kelas pertama. Jadi untuk malam ni, sebagai muqaddimahnya, ada 3 perkara penting yang saya ingin sampaikan. Yang mana muqaddimah ni perkara yang pertama, 3 perkara penting. Perkara yang pertama adalah berkaitan dengan tajuk. Tajuk kita, apa yang kita akan bincangkan dalam kelas ini, apa tajuk dia. Kemudian perkara yang kedua berkenaan dengan manzumah, berkenaan dengan qasidah ini, at-ta'iyah. Dan yang ketiga, siapakah penulisnya. Ini 3 perkara penting yang kita akan bincangkan dalam muqaddimah malam ini. Jadi tajuk utama yang ada dalam manzumah Al-Ilbiri ini, dia banyak tajuk sebenarnya ia sentuh. Semuanya nasihat, anjuran, ajakan, dorongan untuk berbuat kebaikan, untuk kembali kepada Allah SWT, untuk ingat balik hakikat dunia yang fana ini, dan untuk berikan fokus kehidupan di dunia sementara ini, fokusnya adalah untuk akhirat. Dan antara perkara besar yang disentuh oleh Abu Ishaq Al-Ilbiri adalah berkenaan dengan ilmu. Berkenaan dengan ilmu. Bila nak sebut tentang hakikat dunia, tentang kepentingan masa, tidak seseorang itu mesti kena belajar, kena ada ilmu. Dan bila sebut tentang ilmu, dia sebut juga tentang adab. Dan dia sebut tentang kepentingan ilmu. Ilmu itu sepatutnya berada di darjah yang mana, berada di tingkatan yang mana. Kemudian disebut tentang adab. Jadi kita tahu adab ini satu perkara yang selalu disebut oleh ramai orang. Di pelbagai peringkat kita bincangkan dengan adab. Dan daripada kalimah adab itu sendiri digunakan dalam bahasa kita, kita tahu dia merujuk kepada tingkah laku, tutur kata yang sopan, yang baik. Dan begitu juga kegunaannya dalam bahasa Arab. Cuma kalimah adab sendiri dalam bahasa Arab dia ada beberapa makna lah. Antara makna yang paling awal digunakan pada zaman jahiliyah dulu, kalimah adab ini digunakan untuk merujuk kepada orang yang membuat makanan dan menjemput orang untuk makan bersama dengan beliau.
Itu kalimah adab. Maksudnya adib adalah orang yang mengajak untuk makan bersama dia. Dia buat makanan dan dia nak jamu kepada orang. Dan makanan itu disebut sebagai makdubah. Hidangan itu disebut sebagai makdubah. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi daripada Abdullah bin Mas'ud. Sebahagian mengatakan ini hadis mauquf. Hadis ni panjang. Ada beberapa keratan dalam hadis ni. Nabi sebut wa inna hadzal qur'ana ma'dubatullah. Wa inna hadzal qur'an ma'dubatullah. Dan Al-Quran ini adalah hidangan Allah SWT. Siapa yang ambil hidangan ini, dia akan selamat. Kan, siapa masuk ataupun ambil hidangan ini, dia akan selamat. Dan siapa yang meninggalkan hidangan ini, dia akan dikenakan azab. Dia akan tidak selamatlah di dunia ini. Apa maksud hidangan Allah? Maksudnya Allah berikan Al-Quran ini, dia seumpama hidangan. Yang dalam tu ada macam-macam lauk. Dan dalam Al-Quran ada macam-macam perkara. Ada berita tentang akhirat, berita tentang dunia, berita tentang orang yang telah dahulu, cerita-cerita Nabi sebelum ini, ada nasihat, ada akidah dan semua perkara lah, meliputi semua perkara yang diperlukan oleh seorang Muslim. Begitu juga dengan makanan kan. Jadi makanan ni siapa je tak mahu kan. Macam kita tadi pun baru dapat jamuan daripada orang luar, semua beratur nak makan. Walaupun dah makan lepas asar tadi, nak menunjukkan kehendak kita terhadap makanan dan hidangan itu tinggilah. Dan begitu juga dengan Al-Quran sepatutnya. Kehendak dan kemahuan kita terhadap Al-Quran perlulah tinggi dan sentiasa adalah di mana kita sentiasa perlu kepada makanan. Itu berkenaan dengan kalimah adab. Jadi penggunaan adab selepas daripada zaman tersebut dia berubah kepada merujuk adab ini adalah orang yang menguasai sastra ataupun ilmu bahasa. Dalam masa yang sama, adab ni juga digunakan untuk memberi maksud. Adab lah akhlak, tingkah laku, tutur kata yang kita sebut tadi kan, budi pekerti, akhlak, apa-apalah yang berkaitan dengan adab. Dan makna itu diguna sehingga zaman sekarang lah. Bila kita sebut adab, al-adab dia merujuk kepada sastra kan. Kita ada kuliatul adab. Kalau dekat negara Arab, kuliah adab maksudnya bukan dia kuliah belajar akhlak, kuliah yang belajar bahasa lah kan, kuliah teradab. Dan adab juga digunakan dengan makna akhlak lah, seperti mana banyak buku-buku yang ulama guna dengan nama adab kan. Antaranya ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran disebut. Antara buku dia lah untuk menerangkan adab-adab, apa perkara yang perlu ada pada seorang yang nak baca Al-Quran. Dan adab ini adalah satu perkara yang besar sebenarnya. Kalau kita tengok, kita baca lembaran sirah para salaf, mereka sangat menitik beratkan tentang adab. Dan sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Allamah, Ibn Qayyim sebut dalam kitab dia Madarij As-Salikin, disebut tentang adab. Disebut al-adab salah satu anwa'. Adab ini ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Pertama, adab bersama Allah, adab ma'allah. Yang kedua, adab ma'a Rasulillah. Yang kedua, adab ma'a khalqih. Pertama, adab dengan Allah. Kedua, adab dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, adab sesama manusia. Jadi dihuraikan panjang dalam kitab tu. Kesimpulannya, diterangkan adab dengan Allah ni apa? Adalah kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Kita jaga akidah kita dengan Allah. Jangan buat syirik, jangan menyekutukan Allah. Kita tidak bergantung selain daripada Allah SWT. Itu adab dengan Allah. Adab dengan Nabi Muhammad SAW adalah kita menerima ajaran Nabi. Kan, apa yang Nabi suruh kita buat, apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Dan terakhir sekali, adab sesama manusia. Dan adab sesama manusia ni ada banyak darjat lah, ada banyak tingkatan lah. Adab dengan ibu bapa lain, adab dengan guru lain, adab dengan pensyarah lain, adab dengan suami isteri lain, adab dengan anak lain. Jadi sebahagian orang ada yang dia jaga adab dengan Allah dengan Rasul, tapi dia tak jaga adab dengan manusia. Yang terbalik pun ada. Dia beradab, sopan santun dengan manusia, tapi adab dengan Allah, dengan Nabi dia tak jaga. Jadi seseorang itu mestilah menjaga ketiga-tiga jenis adab ini. Kemudian Ibn Qayyim sambung lagi. Dia nak tutup perbahasan tentang adab ni, dia sebut adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi. Disebut adab seseorang, adab yang ada pada seseorang itu adalah sebagai satu petanda
kebahagiaan dan berjayanya dia. Orang yang bahagia, orang yang berjaya ni adalah orang yang ada adab. Wa qillatul adab, dan orang yang kurang adab ini, dia ada adab tapi dia tidak beradab, kurang adab dia, itu adalah tanda pada hidup dia yang sengsara. Dan akhir sekali Ibn Qayyim sebut, tidak ada satu benda yang boleh memberi kebaikan dunia dan akhirat seperti adab, dan begitulah sebaliknya, tidak ada perkara yang boleh memberi kejahatan ataupun keburukan kepada seseorang melainkan dia kurang adab. Maksudnya bila dia beradab, kebaikan dunia dan akhirat dia dapat. Dan dalam hadis banyaklah kita nak sebut dalil-dalil bukti adab itu penting. Cuma kita akan baca sebahagian kata-kata salah pada malam ini sebagai muqaddimah untuk kita tahu adab itu sepatutnya letaknya di mana. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim lah, dan disebut juga dalam buku tu, direkodkan juga apa yang disebut oleh Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak pernah sebut, man tahawana bil adabi unqiba bi hirmanis sunan. Siapa yang tahawan maksudnya memandang rendah ataupun meremehkan adab, dia akan diharamkan kepada dia perkara sunat, as-sunan. Kemudian waman tahawana bis sunan uqiba bi hirmanil faraid. Siapa yang tidak ambil berat, yang memandang enteng, enteng betul bahasa Melayu kan, ke bahasa Hindu. Tak apalah, bahasa Hindu pun bahasa yang kita fahami juga kan. Siapa yang memandang rendah, yang meremehkan, mula-mula meremehkan adab, dia akan diharamkan untuk buat perkara sunat lah, sunnah-sunnah perkara sunat ini. Siapa yang menerima sunat, uqiba bi hirmanil faraid, dia susah nak buat perkara fardu pula. Wa man tahawana bil faraid uqiba bi hirmanil ma'rifah. Dan siapa yang susah dan nak buat faraid, akhir sekali dia akan jadi jahil lah. Dia tak akan dapatlah ma'rifah, ilmu pengetahuan, terutama sekali ilmu tentang Allah SWT. Begitu juga disebut oleh Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'i masyhur. Dia sebut, kanu idza atau rajulan liya'khudhu anhu nadaru ila samtihi wa salatihi wa ila halihi thumma ya'khuduna anhu. Ibrahim An-Nakhai, nama dia masyhur lah dalam bidang hadis dan beberapa bidang lagi. Seorang tabi'i, dia sebut orang dulu, maksudnya orang yang salaf yang sebelum dia ni salaf dah, tapi orang yang sebelum dia nampak orang tua pada zaman dia, bila mereka nak pergi belajar satu ilmu dengan seseorang, dia akan tengok orang tu bagaimana dulu tingkah laku dia, perilaku dia, budi bahasa dia, percakapan dia, solat dia, muamalah dia dengan orang sekeliling. Baru dia ambil ilmu daripada orang tersebut. Itu disebut oleh Ibrahim Nakhai. Disebut juga dalam sirah Imam Ahmad. Dalam banyak keadaan, majlis Imam Ahmad ni dihadiri oleh ribuan orang. Disebut dalam riwayat ni 5,000 au yazidun, lebih daripada 5 orang, lebih daripada 5,000 orang, lebih daripada 5,000 orang datang satu majlis Imam Ahmad, majlis hadis, nak dengar hadis. Dia disebut sebahagian besar daripada mereka tunduk, tidak mengangkat kepala walaupun sedikit, maksudnya mereka menyalin apa yang Imam Ahmad sebut. Dan sebahagian besar daripada mereka mengangkat kepala untuk melihat adab dan juga tingkah laku Imam Ahmad, bagaimana cara dia duduk, cara dia bercakap. Kemudian antara anak muridnya, salah seorang murid dia pernah sebut, dia hadir majlis Imam Ahmad ni 10 sinin, 10 tahun. Kemudian dia sebut, ma katabtu minhu hadithan wahida innama kuntu anzuru ila hadihi wa akhlaqihi wa adabihi. 10 tahun aku hadir majlis Imam Ahmad ni. Lamalah, satu tempoh yang lama. Mungkin seminggu sekali macam kita, ataupun lebih banyak lagi. Banyak ribuan kelas dia hadir ni dalam tempoh yang sangat lama. Aku tak pernah tulis satu hadis pun. Maksudnya tak pernah meriwayatkan daripada satu hadis daripada Imam Ahmad lah. Imam Ahmad sebut hadis ni, aku riwayat. Tapi apa aku buat? Aku tengok kepada tingkah laku dia, hadihi, akhlak dia, adab dia bagaimana. Ibn Abbas pernah sebut utlubil adab. Ibn Abbas sebut apa? Diberi arahan, tuntutlah adab, belajarlah adab. Fa innahu ziyadatun fil aql. Kerana dia akan memberi akal kita menjadi bertambah baik, akal kita bertambah matang.
Wa dalilun 'ala al-muru'ah, dan itu tanda orang itu ada harga diri. Maksudnya orang yang ada adab ni dia ada harga diri. Wa mu'nisun fil wahdah, dia peneman ataupun penghibur ketika kita berseorangan. Wa sahibun fil ghurbah, dan juga dia adalah teman ataupun kawan ketika mana kita berada berjauhan daripada keluarga ataupun daripada tempat tinggal kita. Maksudnya bila al-ghurbah ni, maksudnya bila seseorang itu pergi tinggalkan negeri dia zaman dulu. Bila nak musafir ni satu benda yang berat lah kan. Nak musafir, nak hijrah ni satu benda yang berat. Sebab apa? Kita tak tahu keadaan di sana bagaimana, kita tak ada sanak saudara yang dekat sana. Tapi kalau ada adab, adab itu boleh jadi peneman kepada kita. Wa malun 'indal qillah, dan juga adalah harta yang berharga ketika mana kita tidak ada harta kan. Sekalipun tak ada harta, tapi adab kena ada. Dan Imam Malik juga pernah sebut, masyhur kata-kata ni. Imam Malik sebut waktu dia kecil, kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmi. Kan, Imam Malik kecil lagi waktu tu, umur budak sekolah rendah lah kalau kita sekarang. Dia nak pergi belajar, nak pergi masuk kelas ilmu pun, nak pergi datang kuliah maghrib pun, mak dia yang pakaikan serban, pakaikan pakaian waktu tersebut lah. Kemudian mak dia selalu pesan, mak dia sebut apa? Pergi kepada Rabi'ah, belajar dengan Rabi'ah, seorang tokoh alim yang besar. Tapi kamu kena buat apa? Fata'allam min adabihi qabla ilmi. Belajar dulu adab dengan dia. Biar dia ajar kamu adab itu macam apa, bagaimana cara nak beradab. Baru ambil ilmu daripada dia. Kena ambil ilmu daripada dia, tapi kena belajar adab dulu. Sebab tu Hasan Basri pernah sebut, dia sebut kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Hasan Basri dia sebut orang-orang dulu, orang salaf yang sebelum aku ni, guru-guru aku, teman-teman aku yang aku jumpa, mereka ni yata'allamuna al-hadi, belajar adab sebelum mereka belajar ilmu. Al-hadi di sini maksudnya adalah adab, belajar tentang adab seperti mana kama yata'allamu, seperti mana mereka belajar tentang ilmu. Maksudnya apa? Seperti mana orang dahulu pergi ke majlis untuk belajar solat, belajar zakat, belajar haji, begitu juga mereka pergi majlis untuk belajar adab. Untuk belajar adab. Sebab apa? Sebab supaya kita tidak salah faham, yang adab ni bukan sekadar apa yang ayah suruh anak dia buat, ataupun apa yang guru larang dalam kelas, ataupun apa yang guru sebut buat ini, jangan buat ini. Tidak. Dia lebih daripada mendidik. Dia bukan sahaja mendidik, menyuruh, tapi dia belajar tentang kelebihan adab, hadis-hadis tentang adab, apa akibat orang yang tidak beradab, apa kelebihan adab. Maksudnya memang ada majlis khas yang mengajar tentang adab. Betapa mereka memandang tinggi dan meletak adab itu satu perkara yang mesti dilakukan oleh seseorang sebelum menuntut ilmu. Dan daripada kisah-kisah ni juga, dan ada beberapa kisah lagi, menunjukkan apa? Perkara pertama yang perlu dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu, terutama ialah, walaupun adab ni mesti ada pada, akhlak ini mesti ada pada semua orang Islam, tapi untuk penuntut ilmu, langkah pertama dia nak belajar apa-apa ilmu saja, langkah pertama adalah dia kena belajar adab. Kena belajar adab. Sebab tu kita tengok ulama banyak tulis tentang adab ni. Kan antara kitab yang paling masyhur dan paling banyak manfaat dan selalu diajar dan dinasihatkan oleh guru-guru kita untuk baca adalah apa yang ditulis oleh Al-Khatib Baghdadi, ataupun nama kitab dia Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Dia himpunkan riwayat, cerita, kelebihan adab, bab tentang adab dalam kitab tersebut, dan apa yang ditulis oleh Ibn Abdul Bar dalam Bayanul Fadlil Ilm. Lebih kurang gitulah kitab dia. Dan kedua-dua tokoh ini hidup pada kurun kelima. Maksudnya mereka berdua ni meninggal pada tahun 400 lebih, 463 tak silap saya. Dua kitab ni, kalau dekat Masjid Nabawi dulu, ni antara kitab yang selalu didaurahkan. Ada yang buat majlis samak, baca dengan laju untuk ambil sana. Ada yang buat majlis untuk ajar satu persatu. Kemudian kebetulan kita sebut nama Khatib Baghdadi tadi, dalam kitab dia Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, dia sebut wal wajib, menjadi satu kewajipan, an yakuna talabatul hadis akmalan nasi adaban. Orang yang belajar hadis ini
tak semestinya orang yang belajar takhusus hadis, tapi orang yang nak belajar tentang sunnah, belajar tentang agama, belajar hadis-hadis, seperti mana kita belajar dengan ustaz-ustaz kita, sepatutnya mereka menjadi akmalan nasi adaban, orang yang paling sempurna adab dia. Wa asyaddal khalqi tawadu'an, orang yang paling rendah diri. Wa a'zamuhum nazahatan wa tadayyunan, kan, orang yang paling jujur, yang paling berintegriti dari sudut agama dan budi pekertinya. Wa aqallahum taishan wa ghadaba, orang yang paling sikit tergesa-gesa dan juga marah. Sebab apa? Lidawami qar'i asma'ihim bil akhbaril mushtamalati ala mahasini akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adabih. Sebab apa? Sebab banyaknya telinga mereka didengarkan tentang berita-berita yang menceritakan kebaikan, kesempurnaan, kecantikan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia belajar hadis. Tidak mesti dalam hadis tu ada cerita tentang adab Nabi, tentang perilaku Nabi, cara Nabi bercakap, cara Nabi bermuamalah, kan, apa-apa sajalah. Dan wasiratis salafil akhyar min ahli baitihi wa ashabih. Dan selain itu juga dia akan dengar juga sirah-sirah tentang ataupun sirah-sirah para salaf. Iaitu bila belajar hadis, kita akan belajar juga tentang sahabat perawi. Ataupun kita belajar sebelum sahabat, kan, tabi'in, perawi yang ambil hadis daripada Nabi ni, macam-macam kisah ada. Perawi ni kisah kebaikan dia begini, kisah kebaikan dia, kisah dia buat amal ibadat begini, macam-macam kisah ada, banyak sangat. Wa tara'iqil muhaddithin wa ma'athiril madin, dan dia belajar juga bagaimana para muhaddith, orang yang meriwayatkan hadis yang berkecimpung dalam bidang hadis ini, bagaimana jalan yang mereka tempuhi, wa ma'athiril madin, dan jejak-jejak yang telah dilalui oleh para salaf terdahulu, fayakhudhu bi ajmaliha wa ahsaniha. Bila dah dengar banyak sirah, banyak kisah tentang kemuliaan ataupun kehebatan akhlak orang-orang zaman dulu, maka orang yang terkemudian ini, yang belajar hadis ini, fayakhudhu bi ajmaliha wa ahsaniha, dia kena ambil yang paling terbaik, paling cantik, kemudian dia kena tirulah, kena buat apa yang mereka telah buat sebelum ini. Wa yasdifu an ardaliha wa adwaniha, dan dia akan hindari, dia akan jauhkan daripada apa yang buruk dan cemar. Itu disebut oleh Al-Khatib Baghdadi, nasihat yang sangat panjang untuk nak belajar hadis, kan, dan nak belajar agama ini sendirilah. Sebab tu disebut dalam satu syair yang masyhur, dia sebut wal mar'u la yasmu bi ghairil adab wa in yakun dha hasabin wa nasab. Seseorang itu tidak akan dipandang tinggi, maksudnya darjat dia tidak akan tinggi, tidak akan mulia, sekiranya dia tak ada adab, bi ghairil adab. Maksudnya kalau dia ada adab, darjat dia akan tinggilah, dia akan dipandang tinggi dalam masyarakat, dan darjat dia di akhirat pun akan tinggi juga, orang yang beradab ini. Tapi kalau orang yang tak beradab, dia tak akan dipandang tinggi, darjat dia tak akan diletakkan pada tempat yang tinggi. Sekalipun wa iyakun dha hasabin wa nasab, sekalipun seseorang itu dia mempunyai kedudukan, kan, mungkin dia anak someone yang masyhur, yang kaya ke, tapi kalau dia tak ada adab, orang tak akan respect dia, kan. Sekalipun dia banyak duit, dia ada harta yang banyak, macam-macam lah, kan, orang duk flex zaman sekarang ni. Dan begitu juga sekalipun dia ada nasab dia yang mulia, kan. Contoh, anak beranak dia semua keturunan ulama, ayah dia, atuk dia, sepupu dia semua ulama, tapi datang kat dia jadi orang yang tak kenal ilmu lah, kan, dan tak ada adab. Sekalipun nasab dia mulia, tapi kalau dia tak ada adab, orang tak akan respect dia lah. Kemudian satu perkara yang menarik lagi tentang adab ini, disebut dalam biografi Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, Imam Abu Dawud lah, Abu Dawud yang buat Sitah ni, dia sebut Imam Abu Dawud ni, dulu Imam Abu Dawud ni, bila orang nak cerita tentang adab, tentang akhlak, perilaku dia ni, orang akan sebut kana Abu Dawud yushabbahu bi Ahmad. Abu Dawud ini orang akan buat perumpamaan dengan Imam Ahmad. Orang akan samakan dia dengan Imam Ahmad dari sudut akhlak dia.
Tak berhenti situ. Dan orang dulu sebut lagi, wa kana Ahmad yushabbahu biwaqi'. Imam Ahmad orang akan samakan dia dengan Waqi', guru dia, Waqi' bin Jarrah. Kemudian orang sebut juga Waqi' ni dia sama dengan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Kemudian orang sebut, maksudnya silsilah apa yang orang beri pengiktirafan ni, dia bersambung. Kemudian orang sebut Sufyan ini yushabbah bi Mansur Ibn Mu'tamir. Kan? Sufyan ini dia sama dengan Mansur. Kemudian Mansur ini sama dengan, ataupun orang akan samakan dia dengan Ibrahim An-Nakhai yang kita sebut tabi'i tadi. Dan Ibrahim An-Nakhai disamakan dengan Alqamah, murid masyhur Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Kemudian orang akan sebut Alqamah ni dia sama dengan Abdullah bin Mas'ud. Dan last sekali Abdullah bin Mas'ud ini yushabbah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ini dia adalah mirip dengan Nabi dari sudut akhlak, adab, tingkah laku dia. Nampak tak? Periwayat kita bukan ada sanad hadis je, tapi sanad yang disebut diakui oleh setiap generasi itu dia bersambung. Tak berhenti. Ini sebut sama dengan ni. Nak sebut apa, mereka mana tinggi. Jadi hari ni kalau ada orang mengaku kan jadi salah, ataupun nak belajar apa yang salah, tinggalkan. Dia kena letak adab ni pada prioriti yang tinggi. Kan, dia kena belajar adab, kena berusaha untuk jadi seorang yang beradab. Nampak tak? Tadi satu perkara, satu pengiktirafan yang sangat besar lah. Kan, kita tengok silsilah. Bukan kita ada sanad hadis dia, tapi sanad yang menceritakan tentang tingkah laku pun ada disebut dalam kitab sirah para ulama terdahulu. Nah, jadi itu berkenaan dengan adab lah. Panjang lagi lah kalau nak ceritakan. Dan kita harap juga suatu hari nanti kita boleh belajar ataupun kita buat daurah ke berkenaan dengan kitab-kitab yang menceritakan tentang adab-adab ini. Antaranya kitab yang kita sebut tadi, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi Adab As-Sami', ataupun apa-apa kitab Khatib Baghdadi ataupun Ibn Abdul Bar. Banyak dia orang tulis rihlah. An-Nasihah li Ahli Hadis, nasihat kepada ahli hadis. Maksudnya orang yang nak belajar hadis lah, bukan kepada ahli hadis yang nak jadi muhaddis. Itu betul juga, tapi dalam nasihat tu disebut banyak tentang orang yang belajar hadis dan apa perkara yang sepatut kena jauhi, apa yang kena faham kalau nak belajar hadis. Itu berkenaan dengan adab. Kemudian kita masuk kepada berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan manzumah. Okey, sebelum masuk pada manzumah, sebelum pergi jauh lagi tentang manzumah, saya nak bercerita sikit tentang syair. Dan ni sebenarnya saya buat nota, ingat nak buat slide tapi tak sempat. Jadi boleh tengok dekat ni lah. Okey, saya akan baca dan akan hurailah apa yang perlu dihuraikan. Nampak? Ada apa pada syair? Asy-syi'rul Arabi, syair Arab. Syair ini kita tahu dia puisi lah. Dalam bahasa kita puisi, rangkap puisi. Rangkap syair dalam bahasa Arab disebut sebagai bait. Sebagai bait. Maknanya rumah. Dan kita tahu bait, baitullah, buyutullah. Kan, bait adalah rumah. Kemudian rangkap syair juga, satu rangkap syair itu disebut sebagai al-bait. Kenapa? Sebab bait syair adalah rumah yang penghuninya adalah makna, hikmah, luahan rasa dan juga ilmu pengetahuan. Dan banyak perkara lagi lah kita akan sebut nanti. Maksudnya kalau makna ni maksudnya hikmah lah. Apa-apa nasihat ke, benda-benda perkara yang baik, luahan rasa dan juga ilmu pengetahuan. Rumah dia adalah bait syair. Sebab apa? Disebut makna dan hikmah seolah-olah merayau-rayau dan bagaikan gelandangan, tidak berumah, tidak bertempat, sehinggalah mereka menghuni rumah syair yang kita panggil bait syair tadi. Bab kata penyair Ahmad Syauqi, penyair yang masyhur zaman sebelum kita sebelum ni, dia ada tulis masyhur dengan burdah. Kan dia ada tulis burdah syair puji Nabi. Dia sebut apa? Wala tazalul hikmah syaridatun hatta yu'wiha baitun minasy-syi'r. Dia sebut kata-kata hikmah akan terus berlandangan sehingga ia diberi penempatan dalam sebuah bait syair.
Kemudian makna dan hikmah yang berdiami bait syair pasti akan lebih dihormati, dihargai dan senang dicari serta senang diingati. Kenapa? Sebab senang diingati kerana setiap bait syair disusun sebegitu rupa dengan irama tertentu dan dihias cantik serta kemas dengan bahasa puitis yang penuh makna. Kita ambil contoh, yang kita nak faham apa yang disebut ni, kita sebut tadi makna, hikmah, luahan rasa, nasihat, apa-apa perasaan, termasuk juga ilmu pengetahuan. Kalau diletak dalam bait, diletak dalam rangkap puisi, dalam syair, dia akan lebih dihormati dan dihargai. Nak cari pun senang dengan menghafal bait kan. Contoh dia apa? Okey, kita tengok apa Imam Syafi'i sebut. Imam Syafi'i sebut, Imam Syafi'i seorang penyair dan kita tahu kehebatan dia dalam bahasa Arab dan dia hujah dalam bahasa Arab. Dia sebagai satu dalil besar bahasa Arab. Sebab apa? Dia duduk dengan kabilah Hudzail lama. Dia belajar Arab ni lama, Imam Syafi'i. Ada beberapa masalah fiqh yang Imam Syafi'i istidlal dengan bahasa Arab. Disebabkan penguasaan bahasa Arab dia pakar, hebat, dia dapat faham dengan selayaknya lah, dengan sebetulnya lah, sesuai dengan dia Imam Mustahil lah. Imam Syafi'i sebab apa? Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi. Ada orang kata syair ni dinisbahkan kepada Abu Atahiyah. Tapi kalau sebut iktibasat ataupun perkara ni disebut oleh Imam Syafi'i dan diulang oleh Abu Atahiyah pun perkara itu biasa berlaku dalam syair. Disebut anda ingin selamat tapi tidak mengikut jalannya, samalah macam kapal, ia tidak akan berlayar di atas daratan. Nampak tak? Dia nak bagi nasihat, orang nak berjaya kena lalui jalan yang orang telah berjaya. Kalau nak berjaya, kamu ikut suka hati kamu, tak ikut apa yang dulu telah buat, sama seperti kapal lah, tak bergerak pergi mana-mana. Mungkin kamu buat banyak benda, tapi kamu berada di satu tempat yang sama saja. Seperti kapal tak akan bergerak di atas daratan. Nampak? Dia nak beri nasihat, panjang lah kalau sebut dalam perkataan biasa kan, tapi dia letak dalam satu bait syair saja. Imam Syafi'i juga merumuskan pengalaman beliau menuntut ilmu dengan memberi satu nasihat yang baik. Beliau menyenaraikan 6 bakalan utama dalam menuntut ilmu. Semua ini disusun beliau dalam 2 bait syair. Syair ni masyhur sangat kan, ada dalam buku teks KPM tak silap saya. Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustazin wa tulu zamani. Saudaraku, anda tidak akan memperolehi ilmu kecuali dengan berbekalkan 6 perkara. Aku akan beritahu anda secara terperinci dengan jelas seperti berikut. Kecerdikan, kena ada kecerdikan. Sebab tu kita nak pilih orang datang belajar madrasah ni, kena buat interview juga kan. Susah juga kita kalau apa ni, yalah benda tu dia amal oleh banyak tempat lah kan. Maksudnya kita kena pilih juga, tak boleh semua boleh masuk lah. Kalau semua boleh masuk, tempat tu bukan tempat belajar lah. Itu kena letak tempat yang lain lah. Kecerdikan, keinginan tinggi, maksudnya semangat dia tinggi, dia selalu nak belajar, nak tahu perkara baru. Kesungguhan, kena ada kesungguhan dan perbelanjaan yang cukup. Kemudian kena ada 2 lagi, selalu mendampingi guru dan jangka masa yang lama. Keenam ni perkara mesti kena ada sepanjang seseorang itu menuntut ilmu kan. Dia kena ada kesungguhan, kena ada semangat yang tinggi, sambil tu kena ada duit juga. Sebab tu kalau ada anak-anak madrasah ni, kita kena sebut lah, kena sangat-sangat berterima kasih kepada ayah kita yang telah bersusah payah mencari rezeki untuk sekolahkan kita di sekolah Madrasah Baitur Rahmah. Kan ada ayah tu, anak dia sampai 3 orang di sini, ada sampai 5 orang. Masya-Allah, tabarakallah. Allah, saya seorang ni pun rasa letih dah. Tak tahulah macam mana mereka semua boleh sampai pada tahap tu. Moga kita semua dapat ngikut jejak langkah senior-senior ataupun abang-abang kita lah kan. Anak ramai, masya-Allah, tabarakallah. Yang tak kahwin lagi ni kahwin saat ni. Siapa lagi? Hantar seorang. Ramai lagi. Sadar Allah. Banyak bujang ni. Wa suhbatu ustadin wa tuli zamani. Kena sentiasa mulazamah dengan ustaz dan kena ada masa yang panjang. Tak boleh belajar sekejap sahaja. Okey, selain keindahan makna dan hikmah yang terkandung dalam setiap bait syair, ia juga mempunyai muzik dan irama. Muzik di sini maksudnya intonasi suara lah, bukan muzik yang ni, jangan salah faham. Yang mampu menghiburkan hati. Irama ini boleh dialunkan dengan mudah dengan mempelajari pola-pola muziknya. Kita ada pola-pola dia dalam ilmu syair bahasa Arab ni.
Sebab itulah sekiranya anda perhatikan dalam kitab-kitab Arab, kerap kita temui ungkapan ansyadah. Banyaklah, bukan setakat kitab Arab lah. Zaman Nabi dulu pun, zaman jahiliah lagi, mereka akan sebut ansyadah dengan maksud menyanyikan ataupun mendendangkan. Macam orang baca puisi ataupun pantun lah. Sebelum pengarang membawa bait syair tersebut, maksudnya dia akan sebut waqad ansyada ba'dhum, kan, sebahagian orang dulu selalu sebut syair ni, jadi dibacalah sebagai menguatkan kenyataannya. Okey, ini bermakna syair adalah nyanyian atau muzik dalam bentuk susunan perkataan yang menghiburkan. Dengan makna nyanyian muzik ni bukan seperti zaman sekarang kan. Tapi zaman sekarang pun sebenarnya orang nak guna untuk nyanyi, untuk muzik pun dia akan ambil puisi juga sebenarnya. Tidak lari lagi lah daripada susunan kata yang kemas apa semua ni. Kemudian contoh lain, banyak syair Imam Syafi'i ini nanti saya sebut kenapa. Contoh lain, Imam Syafi'i selalu mendendangkan saat berjaga malam sambil membaca dan mengkaji ilmu. Kita tahu Imam Syafi'i ini dia ada diwan. Dia ada koleksi syair dia. Diwan Al-Imam Syafi'i yang ditahqiq, yang disyarah oleh ulama yang datang seterusnya lah. Dan dalam tu terkandung semua syair Imam Syafi'i yang dia pernah sebut dalam segenap buku dia. Banyaklah, sebab dia memang seorang penyair pun. Imam Syafi'i sebut apa? Alaysa minal khusrani anna layaliya tamurru bina ilmin wa tuhsabu min umri. Tidakkah satu kerugian malam-malam berlalu tanpa sebarang ilmu, padahal ia dikira sebahagian daripada umurku. Okey. Jadi nampak tak Imam Syafi'i, benda tu kadang-kadang dia boleh menaikkan semangat lah. Dan kalau kita baca sirah sekalipun, sebenarnya banyak syair, kan, syair puji Nabi, syair sahabat sebut ketika nak berperang, kan, ketika bila mana mereka dah apa panggil, dalam perang Khandaq, dah letih dah gali parit ni, kan, antara yang menghiburkan hati mereka adalah rangkap-rangkap puisi ni lah. Dan begitu juga bila mana kedatangan Nabi, mereka sambut. Yang masyhur kita sebut tala'al badru alain. Walaupun nisbah dibetikakan, tapi benda tu ada dalam catatan sejarah. Walaupun bukan disebut pada waktu Nabi datang Madinah, tapi disebut pada waktu lain, kan. Benda tu ada. Dan banyak sangat. Malik bil asy'ar. Mereka sebut syair bila mana mereka mengenangkan tempat-tempat yang pernah Nabi ziarah, cerita tentang Atiq, cerita tentang Bukit Uhud, disebut dalam syair. Okey, selain itu, selain daripada hiburan, ia juga tempat luahan rasa yang terpendam dalam diri seorang penyair. Sebab tu Ibn Rashid sebut, innama summiya syairu syairan, seseorang itu dinamakan penyair dengan gelaran syair dalam bahasa Arab. Sebab apa? Li'annahu yush'iru bima la yash'iru bihi ghairu, ataupun li'annahu yash'uru bima la yash'uru bihi ghairu. Penyair diberi nama penyair kerana dia merasa apa yang orang lain tidak merasainya. Apa rasa tersebut? Rasa rindu, cinta, hampa, kecewa, marah, sinis, takut, macam lagi rasa diungkapkan oleh penyair. Imam Syafi'i juga pernah sebut ketika mana dia sakit dan merasakan maut hampir tiba, beliau bersyair, sa'asbiru lil hima wa qad sa'asbiru lil himami wa qad atani wa illa fahuwa atin ba'da hini. Aku akan bersabar menghadapi kematian ini dan ia sedang mendatangiku. Sebab dia dah rasa macam umur dia tak panjang, dia selalu sakit pula, sakit yang berat. Kalau tidak sekarang, pasti ia akan tiba juga selepas seketika. Okey, ni satu kisah temuduga. Okey, kisah temuduga ni sebenarnya sebahagian syair ni saya ambil daripada buku yang dibuat oleh Dr. Warusli. Dr. Warusli pensyarah UIA, tokoh yang masyhur lah dalam bidang bahasa Arab dekat Malaysia ni. Dia seangkatan dengan Dr. Ikhwan Abdullah UIA dan juga Ustaz Syafizul Abdul Hamid. Kalau kita ingat 2-3 tahun ataupun 6-7 tahun sebelum ni, kalau dekat Facebook, hantaran ataupun post yang cerita tentang bahasa Arab, daripada 3 orang ni lah biasanya. Kita ada Ustaz Syafizul Abdul Hamid, Dr. Ikhwan Abdullah dan Dr. Warusli Hafizahullah Ta'ala. Jadi Dr. Warusli ni, dia buat buku syair, dia ambil Diwan Imam Syafi'i, syair-syair Imam Syafi'i, dan dia olah dalam bentuk nak ajar orang yang bukan Arab tentang syair, kan. Banyak saya cedok daripada situlah. Kemudian di awal mukadimah buku tu dia ada sebut tentang kisah temuduga dia. Kisah temuduga ni menarik. Kisah temuduga waktu Dr. Warusli nak temuduga waktu awal kerja hari tu, dia temuduga banyak tempat. Dan kebanyakan panel temuduga ni adalah orang Melayu. Pernah ada sekali temuduga yang terakhir tu, dia pergi temuduga untuk jadi tenaga pengajar bahasa Arab. Panel dia semua orang Arab.
Panel dia semua orang Arab. Kan? Jadi selepas panel tanya soalan-soalan lazim apa semua, biasalah soalan termuduga kan. Dia tanya, apa sebab kamu nak jadi tenaga pelajar bahasa Arab? Kan, ataupun kamu nak kerja di sini. Kemudian dia membaca syair. Wa haqqu khalqillahi bil hammi mru'un dhu himmatin yubla bi rizqin dayyiqi. Disebut hamba Allah, maksud dia hamba Allah yang paling berhak berduka ialah seseorang yang mempunyai keazaman yang tinggi tetapi diuji dengan rezeki yang sempit. Maksud dia apa? Dia sebut dia azam dia tinggi, cita-cita dia tinggi nak jadi seorang guru bahasa Arab, tenaga pengajar bahasa Arab, tapi tak dapat lagi kerja. Dan dia tak ada, maksudnya dia tak ada duit lah sekarang. Dia nak kerja tu sebab nak duit je lah, sebagai rezeki dia kan. Jadi bila panel bahasa Arab dengar je syair ni, tak perlu syarah apa lagi, dia terus tergelak. Semua panel tergelak sebab dia faham sangat apa yang dimaksudkan oleh Dr. Rosli ni. Nampak? Dengan syair sepatah ataupun serangkap itu saja mampu menyebabkan panel ke semua terkesima, suka, senyum, dan akhirnya memang diterima masuk untuk mengajar di situ. Jadi nak sebut inilah kelebihan syair kan. Tadi pakai hafal syair semua kita buat kelas hafal syair tadi. Okey, syair juga adalah catatan pengalaman, bahasa dan juga sejarah. Ini penting. Ini poin paling, antara poin paling penting saya nak sebut hari ni. Sejak dahulu orang Arab mencatat sejarah dan keagungan mereka melalui syair. Apa yang berlaku dekat negara Arab dulu panjanglah nak ceritakan. Sebelum zaman Nabi kita ada syair jahili, kita ada mu'allaqat apa semua. Mereka akan tulis dalam syair. Bahkan ukiran-ukiran yang berada dekat bukit-bukit dan masih ada sebahagian sampai zaman sekarang dekat Madinah dan beberapa bukit yang ada dekat Arab Saudi masih dijaga dan sebahagian telah dibawa masuk ke dalam muzium. Pun dia akan tulis dalam bentuk syair. Adalah tulis dengan ayat biasa, tapi banyak juga ditulis dalam bentuk syair. Syair-syair ditulis semasa dan sebelum turunnya kitab suci Al-Quran menjadi rujukan untuk memahami budaya bahasa Arab ketika itu. Sebab itu Ibn Abbas pernah sebut, ni kalam masyhur Ibn Abbas. Kita tahu Ibn Abbas ni orang yang pakar lah dalam tafsir ni. Dia sebut apa? Idza sa'altum 'an syai'in min gharibil Quran faltamisuhu fi syi'r fa inna asy-syi'ra diwanul Arab. Bukan diwanul syi'r, diwanul Arab. Bila kamu tidak memahami suatu perkataan, kan ni sahabat sebut ni, bila kamu tak faham perkataan yang aneh dalam Al-Quran, usahalah mencari maknanya dalam syair. Kerana syair ialah koleksi cacatan orang Arab. Diwanul Arab, koleksi. Dan banyaklah kan, kalau kita baca tafsir Ibn Kathir, tafsir Tabari sekalipun, tafsir Tabari tak silap saya, peratusan syair Arab, bahasa Arab digunakan untuk tafsir Al-Quran itu, peratusan dia lebih tinggi lagi daripada dalil sunnah itu sendiri. Maksudnya kefahaman asas tentang Al-Quran itu mestilah berpaut kuat dengan bahasa Arab dulu. Kan bila perkataan Quran sebut gini, apa bukti dia masuk gini? Bawa syair jahilah. Sebab memang itulah bahasa yang digunakan, bahasa yang dipilih oleh Allah untuk turun Al-Quran. Kan betapa banyaknya syair-syair yang digunakan sebagai dalil untuk menafsir Al-Quran. Ini penting syair. Jadi tapi kita hafal syair, ialah kita tak mampulah sampai tahap untuk nak nak tafsir Quran apa semua, tapi kita hafal lah sekadar untuk untuk kita nak belajar kan, untuk kita buat nak menghiburkan hati, dan ada perkara yang memudahkan kita dengan menghafal syair. Sebenarnya disebut sini, menghafal dan mempelajari syair pasti akan membantu anda menghayati lebih dekat makna dan laras bahasa Al-Quran. Sebab apa? Sebab syair-syair yang datang selepas penurunan Al-Quran ini, kalau sebelum ni orang Arab dia nak sebut syair, dia nak sebut tentang buat benda kebaikan, dia tak boleh kaitkan dengan kebaikan itu. Kenapa kena buat? Apa balasan kalau buat kebaikan? Dia bolehlah sebut kalau buat baik orang akan sayang kita, orang akan balas baik dengan kita. Tapi selepas datang Al-Quran, lepas datang wahyu, kan orang akan buat syair, buatlah kebaikan. Sebab apa? Pertama sekali ingat, kebaikan itu adalah buat kebaikan itu adalah arahan daripada Allah SWT. Dia akan kaitkan dengan pahala, dengan dosa, dengan hari akhirat. Sebab tu kalau kita tengok Imam Syafi'i pernah sebut, wa'ashir bima'rufin wasamih man i'tada wadafi' walakin billati hiya ahsanu. Kan Imam Syafi'i sebut apa? Bergaulah dengan baik, maafkan orang yang menzalimi,
pertahankan dirimu tetapi dengan cara yang terbaik. Kalau kita tengok syair ini, dalam satu rakaat syair ini, kita dapat rasa yang Imam Syafi'i ini ambil perkataan daripada Al-Quran. Kan ustaz-ustaz guru halaqah ni, kan Imam Syafi'i sebut wa'ashir bima'ruf. Dia ambil daripada wa'ashiruhun bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an. Kan bila mana Allah cerita dalam surah An-Nisa, surah wanita juz 4, akhir juz 4 kan, surat terakhir tu Allah sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah baik dengan wanita-wanita kamu. Tapi Imam Syafi'i ambil makna itu buat secara umum, bergaul dengan baik. Wasamih man i'tada, maafkanlah orang yang menzalimi kamu. Apa Allah sebut? Faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Juzuk 2 surah Baqarah. Kan? Nampak tak? Dia punya kesan daripada Al-Quran. Jadi bila kita belajar tentang syair, belajar syair bahasa Arab, selain kita dapat vocab, kita juga dapat faham laras bahasa Arab. Kataan itu digunakan untuk apa maksud dia. Kemudian disebut lagi wadafi' walakin billati hiya ahsan. Ini jelaslah kan Allah sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kan bila nak pertahankan diri kita ataupun nak bermujadalah, nak berdialog dengan orang, dialog dah dengan cara yang terbaik. Jadi kita sebut tadi syair ini digunakan untuk pelbagai perkara. Kan untuk nak menulis, untuk nak meluahkan rasa. Dan syair itu, satu rakaat syair itu, bila dia lebih daripada 7 rangkap, maksudnya 7 bait syair, kita akan sebut 7 bait syair itu sebagai qasidah. Al-qasidah. Sebab tu nama manzumah kita pun sebahagian ulama sebut sebagai al-qasidah at-ta'iyah. Al-qasidah. Kenapa nama dia qasidah? Sebab dia melebihi 7 rangkap syair, 7 bait. Kemudian ada satu istilah lagi yang digunakan oleh para ulama sebagai manzumah. Sebagai manzumah. Manzumah ni apa? Manzumah ni adalah syair juga. Tapi apa beza manzumah dengan qasidah tadi ataupun dengan syair tadi? Okey, manzumah ni maksud dia, sebelum kita perbezaan dia, manzumah ni berasal daripada kata an-nazma, an-nazm. Maksudnya apa? Menyusun. Manzum, benda yang disusun, iaitu syair yang digubah, puisi yang digubah oleh seseorang, oleh penyair. Beza manzumah dengan qasidah adalah, atau beza manzumah dengan syair ataupun qasidah, orang Arab zaman dahulu ataupun sampai zaman sekarang, bila nak sebut syair, dia akan ada tajuk-tajuk yang tertentu. Kan? Contoh dia nak sebut tentang kesedihan, dia akan sebut tentang kesedihan dan dia akan ceritalah perkara-perkara kesedihan. Habis satu syair, contoh 10 rangkap. Jadi dalam 10 rangkap ini ada pelbagai perkara dia sebut. Kan ada pelbagai perkara. Sebagai contoh syair puji Nabi, kan kita tahu Nabi pun ada penyair dia, Hassan bin Thabit. Kan syair yang puji Nabi, bana su'al fa qalbi yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu. Dalam syair itu berpuluh rangkap bait. 3 bait dia sebut tentang puji Nabi. 3 bait je. Umbi tu anna Rasulullah aw'adani wal 'afu 'inda Rasulillah ma'mulu. Adalah beberapa bait lagi, tapi sebahagian lain dia sebut tentang apa? Dia cerita tentang kesedihan orang yang tempat tinggal dia hilang. Dia cerita macam-macam perkara yang berkaitan lah. Dan aghrad ataupun kita sebut sebagai tujuan syair disebut oleh orang Arab ni ada banyak. Berbeza dengan manzumah. Manzumah ni adalah bila mana seseorang penyair itu, seorang alim, seorang ulama, dia nak kumpulkan sesuatu ilmu pengetahuan, sesuatu kaedah-kaedah yang berkaitan dengan ilmu tersebut dalam satu qasidah, dalam satu bentuk syair, dalam rangkap puisi. Maka rangkap puisi yang khususkan untuk ilmu tersebut, maka kita akan sebut sebagai manzumah. Jadi manzumah kita ni nama dia pun qasidah. Sebab apa? Sebab dia lebih daripada 7 bait. Dan dia juga manzumah. Sebab apa? Sebab dia berfokus kepada nasihat. Kan, nasihat untuk orang jadi, yang kita sebutlah zuhud apa semua ni kan. Okey. Itu berkenaan dengan manzumah. Kemudian manzumah kita ni juga diberi nama manzumah at-ta'iyah. Kenapa at-ta'iyah? Sebab rima akhir kita tahu syair puisi dalam bahasa Arab ni, syair dalam bahasa Arab dia terikat dengan kaedah-kaedah dia. Dia ada qafiyah dan juga al-arud. Al-qafiyah dan al-arud.
rima akhir dia mesti kena sama. Dalam bahasa Melayu pun ada, tapi dia ada kelonggaran dan ada ciri-ciri dia lah. Bahasa Arab pun begitu. Tapi bahasa Arab ni lagi banyak. Kan kita sebut tadi dia ada irama, ada pola dia, ada lebih daripada 10. Yang masyhurnya 7 dan paling banyak digunakan ada 4. Jadi rima ni dia ada irama dia yang tersendiri, dan apabila syair itu disusun, sekiranya rima terakhir dia, huruf terakhir dia adalah huruf yang sama digunakan pada setiap rangkaian bait, maka syair itu ataupun manzumah itu akan disebut dengan manzumah huruf tersebut. Sebagai contoh bait kita ni, manzumah Al-Ilbiri ni, rima terakhir dia semua berakhiri dengan huruf ta. Tafuttu fuadakal ayyamu fatta wa tanhidu jismaka as-sa'atu nahta wa tad'uka al-manun du'a asdiqin ala ya sahi anta uridu anta. Jadi dia adalah al-qasidah at-ta'iyyah sebab semua berakhir dengan huruf ta. Bahasa lain tak boleh buat gini, susah, syarat. Jadi belajarlah bahasa Arab. Itu kesimpulan dia. Okey, itu kesimpulan tentang syair. Kemudian kita nak masuk kepada mukadimah yang kedua. Berapa minit lagi ni? Sejam lagi. Entah, jangan sejam lagi, tinggal ada seorang. Okey, kita nak masuk tentang manzumah ni lah. Sekilas tentang manzumah ni. Okey, manzumah ni dia ada 120 bait. Manzumah ni ada 120 bait, ada 112 bait. Ada cetakan yang menyebut sampai 115 bait. Ditulis oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Mas'ud At-Tujibi. Syair ini diakhiri dengan huruf ta, huruf rima, kerana itu dia juga dikenali dengan Al-Qasidah At-Ta'iyyah. Isi kandungan dia adalah galakan dan anjuran menuntut ilmu, termasuk dengan adab lah tadilah, lupa nak tulis perkataan adab di sini, menjelaskan keutamaan ilmu, kepentingan waktu, larangan membazirkan waktu, zuhud terhadap dunia, akhlak mulia. Manfaat belajar manzumah ini mengetahui perkara utama tentang hikmah, juga nasihat dari seorang ulama yang terkenal. Nanti kita akan berkenalan dengan ulama ni, dengan ilmu dan kezuhudannya. Mengetahui tingginya kedudukan ilmu bagi seorang muslim, menambah semangat untuk terus mencari ilmu, kerana kita akan tengok nanti dia cerita tentang kemudian ilmu, kedudukan ilmu dan sikap sebenar sebagai seorang muslim terhadap dunia. Kan dia fokus kepada orang muslim, siapa-siapa orang muslim saja. Tapi nasihat itu, orang yang paling patut sekali untuk dengar, ambil nasihat itu adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu agama secara khusus. Jadi kalau orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu agama pun tidak dengar nasihat yang nak berikan, orang awam lagi lah. Menjadikan ilmu itu bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, mengetahui apa yang sepatutnya disediakan sebagai bekalan akhirat. Okey, dan akhir sekali kita masuk berkenalan dengan Abu Ishaq sikit. Ni saya tulis secara sembrono lah. Nama dia adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mas'ud bin Sa'ad At-Tujibi Al-Ilbiri Al-Gharnati. Ada yang sebut atuk dia nama Sa'id, ada yang sebut nama Sa'ad. At-Tujibi dia adalah kabilah Yaman ma'rufah, dikenali lah. Ilbirah, Al-Ilbiri, mana dapat nama Ilbiri ni, adalah kampung dia di Al-Andalus. Ilbirah. Sekarang ni kampung tu tak ada lah. Tapi carian Google saya tadi, tiba-tiba terfikir cari Google, sebab kita baca kitab sejarah biografi ulama ni, dia akan sebutlah kampung tu dah dihapus dah tak ada dah. Tapi ada tempat dekat Spain nama dia Elvira. Spain Elvira. Tak tahu tempat sama ke tak. Mungkin boleh tengok balik. Dan kita tahu Spain ni termasuk dalam Andalus dulu lah. Andalus ni besar. Sekarang ni termasuk Spain, Portugal dan Morocco kan semestinya. Morocco ni pintu gerbang untuk masuk ke Andalus. Negeri Morocco. Banyak. Kemudian tentang Abu Ishaq Ibrahim bin Mas'ud ini, terjemah dia ataupun sirah dia tak ramai ulama sebut. Tapi adalah benda tu. Maksudnya dia ni seorang yang wujud lah. Antara yang disebut oleh Qadhi Iyad. Qadhi Iyad bersebut dalam Tartib Al-Madarik, kan kitab sirah dan sejarah ulama tokoh besar. Kan disebut oleh juga Ad-Dabbi ataupun Ibnu Umairah dalam Bughyah Al-Multamis fi Tarikh Rijali Al-Andalus ataupun Rijali Ahli Andalus. Kan disebut oleh Ad-Dabbi dan disebut oleh lagi seorang sejarawan iaitu Ibnu Al-Abbar. Dia antara yang panjang sikitlah cerita tentang Abu Ishaq Al-Ilbiri ni. Jadi Abu Ishaq Al-Ilbiri ni dia seorang penyair yang hidup di akhir pemerintahan dinasti Umayyah dan Muluk Tawaif, negara-negara kecil di Andalus. Dan kita tahu waktu permulaan untuk
Andalus ni kotanya dibuka lah. Dilahirkan pada 375, tahu. Dia kurun bila ni? Baru habis kurun Mufaddalah. Maksudnya awal ni. Dan dia juga sezaman dengan masyhurnya adalah Ibnu Hazm waktu tersebut. Kan dia sempat dengan Ibnu Hazm, Ibnu Zaidun, Ibnu Syuhaib. Dan dia juga adalah salah seorang murid Ibnu Abi Zamanain. Ibnu Abi Zamanain yang mana ni antara muhaddis lah. Maksudnya Abu Ishaq ni dia bukan seorang yang mengetahui ilmu agama, faqih saja, alim, dia juga muhaddis. Sebab apa? Sebab dia meriwayatkan juga hadis daripada guru dia, iaitu Ibnu Abi Zamanain. Sebab tu kalau kita tengok syair baik-baik dia nanti diambil daripada beberapa hadis. Kan ada 2-3 hadis dia gabung, dia buat satu rangkap syair. Kalau baca kali pertama tu memang sentak lah. Kalau faham lah. Kalau tak faham, tak faham apa ni. Tapi rupanya dia kaitkan dengan hadis ni dengan hadis. Masya-Allah. Orang hebat lah ni kan. Itu antara kisah dia ni antara kawan dia. Ini disebut oleh Ibnu Al-Abbar tadi dalam kitab dia At-Takmilah li Kitabi As-Silah. Beliau seorang yang alim, zuhud, kan banyaklah sifat-sifat dia. Syair dia selalu mengingatkan dan mengajak manusia untuk sentiasa muhasabah diri. Waktu dia memula syair dekat Ilbirah ni, dia berpindah ke Ilbirah sebab tu dia letakkan Al-Biri, dan juga ada pergi dekat Gharnatah. Dia macam negeri lah dalam negara Al-Andalus yang besar ni, Al-Gharnati. Bila dia dah start dikenali, memang ulama zaman tersebut suruh pergi dengar syair dia, dengar nasihat daripada syair-syair dia. Dan bukan setakat dengar, tapi kena hafal juga. Sampai tahap tu. Maksudnya dia memang seorang yang dikenali. Syair dia memang dipandang tinggi pada waktu tersebut. Sebab apa? Sebab waktu tu dia dah mula nasihatkan orang tentang jangan lalai dengan dunia, kan. Orang yang dah banyak harta, gairah nak cari harta lagi. Orang yang tak ada harta pun bersungguh cari harta sampai lupakan akhirat. Jadi itu berkenaan dengan syair Abu Ishaq lah. Ini kita dah baca tadi. Kemudian kita masuk kepada perbincangan kita tentang syair. Okey, Manzumah Al-Biri ni ada terjemahan Indonesia, dibuat dalam Kutayi, buku kecil. Asal admin ada order kan, nanti kita ambil order sama nak beli. Baguslah buku kecil tu, dia terjemahan ringkas. Dan saya tak ada PDF. Kalau ada PDF, kita mazhab PDF ni memang kita akan guna PDF lah kan. Tapi tak apalah, sebab kita akan sediakan untuk beli nanti. Kita boleh beli, kita guna matan tersebut, dan daripada matan tersebut kita akan jadikan diri sebagai rujukan utama lah kan. Manzumah Al-Biri ni dia dimasukkan dalam mutun yang perlu dihafal dalam silsilah mutun Talibul Ilm yang disusun oleh Imam besar Masjid Nabawi, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, kan, guru saya. Syekh lah sebut guru saya. Tak adalah, banyaklah juga sempat dengan kelas dia. Dia banyak buat kelas samak semua kitab yang dia ada. Dia ada kelas dia mengajar juga. Maksudnya mutun yang dia susun tu start daripada mustawa awal, tsani sampai rabi'. Kemudian dia buat muqaddimah at-tamhidi yang pelajar kita dah hafal tentang adab, azkar. Kemudian dia buat al-khamis, at-tasi', kan. Semua kitab dia ni semua dia ada syarah. Syarah tapi dalam dia punya apa panggil halaqah khusus dia lah. Dia tak ada kerusi sendiri. Sebab tempat dia, tiang dia memang situ, tak akan berubah. Nah, tempat dia juga muqri. Maksudnya dia bukan setakat ajar Quran, tapi dia juga bagi ijazah Quran kepada orang lain. Dia ada anak murid dia. Selain daripada imam masjid, dia juga ketua bahagian untuk halaqah mutun ni apa semua. Memang banyaklah pangkat dia, Sita Abdul Muhsin ni. Dan kami sebagai orang Malaysia memang selalu sangat jumpa dekat Masjid Nabawi, disebabkan tiang Malaysia. Tengok Malaysia apa ada tiang kat Masjid Nabawi, kan Syekh Abdul Muhsin. Tiang Malaysia ni maknanya tiang yang pelajar Malaysia selalu adalah, terutama kalau buka puasa, pelajar Malaysia akan bawa makanan sendiri dan buka puasa sama-sama dekat tiang tersebut. Dan tiang ni diwarisi daripada zaman terdahulu sampai zaman sekarang lah. Tiang tempat tersebut daripada zaman Salaf lagi. Kan antara yang selalu ada dekat tiang ni
Dr. Fatah Nadi yang baru PhD hari tu kan. Dia antara orang yang munazamah dekat tiang ni. Dan dia selalu nasihat pelajar Malaysia, bila dah semakin ramai, semakin susah nak kenal. Jumpa berselisih dekat Masjid Nabawi pun tak kenal. Sebab program satuan kadang-kadang tak ada. Kan? Tahu-tahu konvo balik Malaysia. Siapa dia ni, orang mana? Rugilah. Berbeza dengan keadaan zaman awal-awal Ustaz Sobri datang dulu. Setiap pelajar tu kita tahu nama datuk dia. Nama datuk, bukan nama ayah, nama datuk. Kalau dia hafal lah, tak hafal tak ingat. Maksudnya rapat, semua kenal. Jadi bila balik Malaysia, oh Madinah, kenal tak dia ni? Kenal sangat ni. Macam mana dia? Ramai orang tanya, kenal tak pelajar ni? Sebab nak ambil menantu apa semua kan. Kita kenal, kita boleh ceritakan bagaimana dia dekat masjid, bagaimana dia dekat kelas, bagaimana dia menghadiri kelas-kelas share. Kelas share apa dia pergi, kita tahu. Tapi bila dah ramai, susah. Melainkan orang yang munazamah dekat tiang ni. Jadi tiang pelajar Malaysia dengan tiang Syekh Abdul Muhsin ni dekat sangat. Beza dalam berapa tiang je. Memang selalu jumpa lah. Dan saya sendiri pun ada pengalaman Syekh Abdul Muhsin ni. Waktu saya halaqah tahfiz. Kan kita masuk halaqah untuk nak ambil ijazah, kita masuk halaqah murajaah dulu. Dia halaqah hafal, halaqah murajaah, halaqah ijazah. Jadi waktu halaqah ijazah ni, biasanya bila orang besar daripada luar datang nak tengok sistem tahfiz dekat Masjid Nabawi, dia akan jumpa Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim lah. Sebab dia ketua orang paling besar lah untuk in charge ni kan. Satu hari ni dalam halaqah tahfiz ni, bila ada perjumpaan dengan tetamu dekat bilik Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim ni, dekat bilik tetamu lah dalam Masjid Nabawi ni, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim panggil dua orang wakil pelajar halaqah untuk bacaan lah, untuk sembahkan bacaan lah kan. Jadi dua antara pelajar ni saya terpilih salah seorang ni daripada halaqah. Malu nak sebut sebenarnya sebab time tu saya baru lagi, tapi dia nak tunjuk contoh bagaimana sistem ini berlaku. Dan dia nak tunjuk tahap pelajar, kalau contoh dia nak murajaah tapi dia masih perlukan kepada tajwid lagi apa semua, dia akan letak halaqah lain. Pelajar yang dah tajwid okey apa semua, dah hafal, okey awak masuk halaqah guru dia. Jadi halaqah saya waktu tersebut dengan Syekh Abdul Sami Abu Bakar Al-Misri, guru besar yang asal Mesir. Kebanyakannya Mesir lah, sebab peringkat awal dia nak buat halaqah tahfiz ni memang dia pergi ke Mesir ambil guru-guru Mesir, sebab Saudi waktu tu kurang. Tapi zaman sekarang ni, disebabkan berkat guru-guru Mesir ni, kita tahu Mesir Darul Quran kan, ramai ulama Quran di sana. Tapi generasi sekarang ni dah ramai ni halaqah dipegang oleh orang-orang Saudi sendiri. Bahkan ada kawan-kawan saya yang waktu dulu datang kelas kan dengan bawa slipper, tak pakai kopiahnya apa semua, sekarang dah kena jaga halaqah, dah kena jaga muka. Tapi itulah Allah tak panjangkan umur kita berada kat sana. Jadi itu cerita Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah taala. Kita tahu dia keturunan ulama, ayah dia ulama, ramai silsilah keluarga dia ramai ulama. Jadi dia pilih matan ini untuk diletakkan dalam al-mustawa tsalith. Mustawa tsalith, pelajar kena hafal matan manzumah al-Biri. Selain daripada Balquni, kena hafal al-Biri, kemudian al-Jurmiyah dan juga al-Wasitiyah. Aqidah al-Wasitiyah. Ini untuk mustawa peringkat yang ketiga. Sebab apa? Sebab kita banyak manzumah yang sebut tentang nasihat apa semua kan, tapi dia pilih manzumah Abu Ishaq al-Biri. Dan kita tahu Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim ni juga dia berkecimpung dalam bidang manuskrip kitab Arab lama. Dia banyak koleksi manuskrip kitab-kitab Arab yang ada sebelum ni lah. Dia pun banyak warisi daripada ayah dia. Jadi bila dia nak buat susunan ni, dia memang tahqiq, dia memang ambil manuskrip, dia teliti balik, baca, kemudian dia buat. Jadi bagi dia dalam manzumah dia, dalam Mutun Talibul Ilm, dia pilih 112 bait, sini kita sebut tadi. Tapi sebahagian petahqiq cakap ada 115 bait untuk manzumah Abu Ishaq al-Biri yang bercakap tentang topik ini. Itu cerita manzumah Abu Ishaq al-Biri. Jadi malam ni kita masuk sikit, boleh masuk sikit. Nampak letih dah ni. Okey, kita masuk bait pertama. Dia sebut tafuttu fuadakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta. Okey, dalam bait kan kita kena ada asyair lah. Jadi syair di sini siapa? Abu Ishaq al-Biri, Ibrahim bin Mas'ud at-Tujibi al-Biri al-Ghannati. Kemudian yang nombor satu ni, yang dua ni,
yang ada dalam kotak ni kita sebut sebagai rangkap ataupun kita sebut al-bait. Ini kita sebut al-bait tadi. Ini adalah satu bait. Satu rumah, bukan satu rumah yang ni lah, maksudnya bait syair. Dan setiap bait syair itu kena ada dua bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua. Kita sebut asy-syatrul awal, asy-syatrul tsani. Bahagian pertama, bahagian kedua. Dan qafiyah dia, inilah huruf terakhir dia ni, 5 huruf terakhir dia adalah huruf ta. Kan disebut dengan huruf ta. Wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta. Nampak? Berakhir, semua berakhir dengan huruf ta ni, berakhir dengan huruf ta ni. Okey. Ni sebenarnya ni syarah ni tak lengkap sangat ni, segan nak tunjuk. Saya ingat nak tunjuk matan je. Tengok matan je boleh? Mana matan saja? Matan saja dalam iPad. Okey, tak apa. Okey, jadi kita sebut tadi mana-mana syair dia mesti kena ada pola irama dia. Jadi pola irama untuk manzumah ini dia ikut pola irama, nama irama dia adalah al-wafir. Kita ada al-basit, al-kamil, al-wafir. Ada 4 yang masyhur, siapa lagi tak ingat. Jadi setiap pola ni dia ada irama dia. Dia ada irama dia. Jadi untuk al-wafir, buhurus syi'ri wafiruha jamilu mufa'alatun fa'ulun. Itu dia punya pola dia. Jadi mana-mana kita nak buat syair mesti kena guna salah satu pola yang ada lah. Jadi syair ini dia guna al-wafir. Kebanyakan manzumah guna syair Bahrul Rajas sebab dia mudah. Kan Bahrul Rajas yang paling banyak saya rasa. Tapi banyak juga yang ada dalam al-basit, macam Imam Syafi'i banyak sebut dalam al-basit ada, dan juga al-wafir ada. Jadi bila kita tengok tafuttu fu'adakal ayyamu fatta ni, susunan dia sama dengan tadi, mufa'alatun. Dia tak lari. Kalau ada lari pun dia ada sebab-sebab tertentu lah. Kita buat kelas syair. Okey, dia sebut bait yang pertama dia mulakan dengan bila dah start nasihat ni kena serius sikit. Minai dulu. Dia sebut tahuttu fu'adakal ayyamu fatta wa tanhiju jismaka as-sa'atu nahta. Fatta yafuttu maksud dia apa? Tud'if ataupun tuksir, iaitu melemahkan. Hari yang berlalu betul-betul melemahkan kamu. Syarah ni saya tak akan baca satu-satu lah. Saya buat ni sebagai nota untuk saya. Hari-hari yang berlalu ini dia memecahkan hati. Al-fuad maksudnya hati. Al-fuad huwal qalb. Ada yang kata selain daripada masuk hati lah. Memecahkan hati yang berdenyut, yang mana hati ni itu adalah kehidupan kita. Selagi mana hati berdenyut, selagi itulah kita akan hidup. Kan, selagi jantung hati kita berdenyut, selagi itu kita akan hidup. Jadi hari-hari yang berlalu, yang kita hidup hari ini dan akan berlalu nanti, dia sebenarnya melemahkan kita. Kemudian dia tak sebut tafuttu fu'adakal ayyamu fatta. Hari ini bukan melemahkan saja, tapi dia datangkan dengan maf'ul mutlaq. Dia sebut fatta. Fatta adalah masdar, yang mana fungsi maf'ul mutlaq ni adalah untuk mengukuhkan makna fi'il yang digunakan. Ada beberapa fungsi lah untuk maf'ul mutlaq. Kan boleh guna untuk menerangkan jenis perbuatan, ataupun menentukan bilangan perbuatan, ataupun memperkukuhkan makna, bukan makna perbuatan. Sebagai contoh, bila saya sebut darabtu Zaidan, saya telah pukul Zaidan darban. Aku betul-betul pukul Zaid. Bukan pukul biasa, tapi betul-betul. Sebab apa? Kita nak beri makna penegasan dan kukuhkan makna pukul tu. Ataupun saya juga boleh sebut darabtu Zaidan darbatain. Darbatain maf'ul mutlaq juga. Saya telah pukul Zaid sebanyak dua kali pukul. Ataupun darabtu Zaidan, ataupun saya pukul anak saya Zaid darbatal ibn. Saya pukul seperti mana pukul seorang ayah memukul anaknya. Jadi maf'ul mutlaq itu fungsi dia. Jadi fungsi yang datang di sini tafuttu fu'adakal ayyamu fatta. Dia boleh letak perkataan lain, tapi dia pilih untuk letak maf'ul mutlaq untuk nak bagi tahu hari-hari yang berlalu ini betul-betul akan melemahkan hati kamu. Nampak? Bukan itu saja. Kemudian dia sambung lagi, wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta. Masa yang berlalu, masa yang ada ni, yang kamu lalui ini, yang berjalan ini akan sentiasa memahat ragamu. Maksudnya akan sentiasa memahat badan tubuh kamu.
An-naht maksudnya memahat. Seperti mana tukang kayu pahat kayu, kan apa dia akan buat? Dia akan buang dulu lapisan yang kotor, dia akan pahat sampai dia nak bentuk yang dia nak. Mungkinlah sekali akan tinggal bentuk yang kecil, ataupun mungkin sebatang kayu tu lah sekali tak ada tinggal apa-apa. Jadi hari yang berlalu, masa yang berlalu ini, sebenarnya kita perasan ke tak perasan, kita semakin lemah, kita semakin dipecahkan. Kalau kita ni seumpama binaan, masa dan hari yang berlalu ini sikit-sikit akan meruntuhkan kita. Last sekali kita akan lemah dan kita akan mati. Kemudian perkara ni tentang kematian ini, dia nak sebut nasihat ini bermula dengan kematian. Maksudnya dia nak ingatkan orang berkenaan dengan ataupun soal kematian. Perkara mati ni sudah ada dalam mindset orang jahiliah, kan? Sebab dia orang tahu dia orang akan mati nanti. Seperti mana disebut oleh Imrul Qais. Imrul Qais ni satu penyair yang masyhur lah, dia ada mu'allaqah dia. Walaupun dia banyak tulis tentang ghazal, tentang perempuan, tentang rindu orang yang dicintai apa semua, kan, tapi dia ada tulis juga syair tentang hikmah, kan, tentang kata-kata nasihat. Antaranya ni lah, dia sebut arana mudhi'ina li amri ghaibin wa nusharu bit ta'ami wa bis syarabi. Dia sebut kita sedang berjalan kepada li amri ghaibin, maksudnya kematian, tapi kita ditipu dengan makan dan minum. Sebab tu Al-Hasan Al-Basri dia pernah sebut, ya bani Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Maksudnya kita hidup di dunia ni sudah ada jumlah hari yang ditetapkan oleh Allah SWT. Tak kala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebahagian daripada dirimu, kan, disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Sayyidina Ali pun pernah sebut, qad irtalahatid dunya mudbiratan wartalahatil akhiratu muqbilatan wa likulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Dia sebut dunia ini akan terus menjauh, mudbirah. Maksudnya hari yang kita telah lalui ni, kita tak boleh undur balik dah. Dia akan terus meninggalkan kita. Sedangkan akhirat terus mendekat. Maksudnya umur kita dekat dunia ni, bila bertambah waktu, bertambah hari, sebenarnya tempoh kita semakin singkat. Sebab tu kita pelik. Orang yang sambut kelahiran dia ni, dia boleh bergembira, kan? Sedangkan sepatut dia lebih kepada perlu sedih lah, kan? Dia lebih perlu kepada merasa sedih lah, sebab tempoh dia semakin singkat. Jadi apa Sayyidina Ali sebut tadi, setiap orang adalah anak daripada keduanya. Maksudnya kita berada dekat dunia ini, sama ada kita akan jadi orang yang kejar kepada dunia ataupun kejar kepada akhirat. Kemudian disebut wala takunu min abna'id dunya, janganlah jadi anak-anak kepada dunia. Maksudnya anak yang dunia itu adalah ayah dia. Dia tak boleh berpisah daripada ayah dia. Dia nak saja apa yang ayah dia bagi. Dia tertipu dengan apa yang dunia bagi, apa yang dunia hiaskan untuk dia, apa yang dunia tawarkan untuk dia. Sebaliknya kena jadi anak-anak kepada akhirat. Maksudnya seorang anak yang akan pulang kepada ayah dia, iaitu akhirat. Sebab apa? Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisab wala amal. Sebab hari ini adalah hari untuk beramal dan tidak ada hisab lagi, hisab di akhirat. Dan esok, maksudnya akhirat nanti bila nak mati, time itulah baru ada hisab, dan waktu tu sudah tidak ada lagi amalan. Kemudian dia sambung, bait pertama, bait kedua ni dia berkaitan sangat rapat. Dia sebut wa tad'u kal manunu du'a as-sidqin ala ya sahi anta uridu anta. Kematian memanggil kamu dengan doa as-sidqin, dengan jujur. Ala ya sahi anta uridu anta. Ingatlah wahai temanku, wahai kawanku, hanya engkau yang aku inginkan. Jadi di sini pengarang An-Nazim, maksudnya Abu Ishaq di sini, dia nak tegas lagi tentang kematian. Kan disebut panggilan kematian itu memang telah diciptakan untuk kamu. Kemana kamu pergi, kematian itu akan ada dengan kamu. Bukan Allah ciptakan kematian untuk orang lain, tapi kamu tak ada ataupun kamu tidak akan menghadapi kematian. Dan ini adalah perkara yang benar.
dia akan betul-betul akan berlaku. Itu maksud doa as-sidiqin. Betul-betul akan berlaku, dan kematian itu adalah perkara yang pasti. Sebagaimana Allah sebut dalam firman, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kan bila mana orang Yahudi dia berangan-angan untuk hidup lama dekat dunia, kemudian Allah turunkan, kan, disuruh Nabi beritahu kepada mereka, katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu tetaplah akan menemui kamu. Fa innahu mulaqikum. Kamu lari daripada mana pun, kamu akan jumpa dengan kematian. Dalam ayat lain surah An-Nisa Allah sebut, tadi dalam surah Al-Jumu'ah. Dalam surah An-Nisa Allah sebut, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu bila sampai ajal. Sampai ajal maut akan jumpa kamu. Sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi, burujin musyayyadah, maksudnya benteng-benteng yang tinggi, bukan setakat tinggi tapi kukuh lagi. Dan tafsir salah yang lain menyebutkan burujin musyayyadah, sekalipun kamu itu berada jauh daripada medan peperangan. Sebab perang ni biasa menyebabkan orang mati. Jadi sekalipun kamu jauh daripada peperangan, kamu pergi duduk dekat buruj musyayyadah, dekat menara yang tinggi, yang kukuh dekat istana, tetap sampai ajal kamu akan mati. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Dalam surah At-Tur Allah sebut, mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bukan-bukan. Antaranya mereka mengata Nabi ini adalah penyair. Maksudnya penyair, Nabi sendiri yang syair, yang gubah Al-Quran. Itu tuduhan mereka. Yang kami tunggu-tunggu saat binasanya, kemudian kami boleh berehat daripadanya. Maksudnya di sini dia nak beritahu makna manun, wa tad'u kal manun du'a as-sidiqin. Dalam Quran Allah sebut raibal manun. Al-manun maksudnya kematian. Jadi wa tad'u kal manun du'a as-sidiqin. Kematian itu akan sentiasa ada dengan kamu, akan sentiasa ikut dengan kamu. Sekalipun kamu berada di mana-mana, apa sahaja tempat yang ada dekat dunia ni, sampai sahaja ajal kamu akan mati. Jadi panggilan kematian itu adalah jujur. Dia tidak pernah menipu orang sebelum kamu, juga tidak akan tipu kamu, dan semestinya tidak akan tipu orang yang akan datang orang akan datang setelah kamu. Maksudnya, kalau kamu tak percaya lagi kematian, kamu tengok orang yang telah mati sebelum kamu. Sampai ajal mereka mati tak? Ada tak orang tak mati? Tak ada, semua orang mati. Begitu juga kematian akan menjemput kamu nanti. Dan selepas kamu mati, orang lain pun akan mati juga. Kenapa dia ulang benda ni? Sebab dia nak ingatkan supaya kita manfaatkan masa yang kita ada sekarang ini, kerana kematian itu sentiasa mengikuti kamu. Jadi orang yang sentiasa ingat mati, orang yang tahu mati ini ada dekat dengan dia, akan berbeza dengan orang yang lupa tentang kematian. Sebab bila seseorang itu ingat kematian, dia akan membuat orang itu akan lebih nak buat perkara yang baik. Begitu juga sebaliknya, bila orang lupa mati, orang itu akan lebih dekat kepada membuat perkara yang buruk, perkara yang jahat. Kemudian beliau menyebut di dunia ni ada orang yang cerdik pandai, orang yang bijaksana, orang yang matang akal fikirannya, tidak tunduk kepada dunia, akan tetapi mereka sentiasa berjalan belajar ilmu dan menuju akhirat. Maksudnya, bila dia sebut tentang kematian, bagaimana nasihat yang sebetulnya ataupun apa yang sepatutnya kamu lakukan. Ataupun sebelum diberi nasihat lagi, dia sebut araka tuhibbu 'irsan dhata khidrin ataupun dhata khadrin abatta talaqaha al-akyas batta. Kan bila dah sebut tentang kematian tadi, diingatkan tentang kematian, namun aku lihat kamu ingin terus bersanding dengan pengantin. Irsan maksudnya pengantin, iaitu pengantin perempuan. Dhata khadrin maksudnya yang ada sifat khianat. Okey, ini kena syarah panjang sikit sebab berkaitan dengan perempuan. Takut salah faham. Okey, pertama sekali, irsin dhata khidrin, maksud asal dia adalah memang perempuan, pengantin perempuan. Tapi digunakan sini sebagai laqab ataupun label untuk dunia, untuk merujuk kepada dunia. Yang mana disifatkan pengantin perempuan itu, orang perempuan itu dhata khidrin, iaitu yang ada sifat khianat, yang banyak khianat. Begitu juga dengan dunia. Riwayat lain sebut, Manzumah pun ada riwayat juga, dhata khidrin. Dhata khidrin, huruf al-ghain ditukar dengan huruf kha. Maksud dia apa?
wanita yang tutup badan dia dengan pakaian. Jadi dia ambil perumpamaan wanita yang tutup pakaian ini sama dengan dunia yang tutup hakikat dia. Dunia yang tutup hakikat sebenarnya. Yang mana wanita yang tutup ataupun orang yang tutup pakaian dia dengan pakaian sepenuhnya ni sebab tak nak orang bagi tahu hakikat dia, tak nak orang bagi tahu aib dia, tak nak orang bagi tahu kejahatan dia. Begitu juga dunia. Dunia akan hiaskan diri dia dengan kemewahan, dengan kelazatan, dengan sedap maksiat, dengan apa-apa benda yang boleh memuaskan kamu. Tapi akhir sekali bila kamu dah mati, kamu akan terbuka hijab, akan dibuka akan kain yang telah menutup dunia tadi, kamu akan nampak hakikat sebenar dunia. Yang mana dunia ni tak ada seorang pun yang ingin untuk tengok dia, apatah lagi ingin mendapatkannya. Jadi perumpamaan yang digunakan bukan nak sebut nak salahkan perempuan di sini, tapi perumpamaan tu dia nak ambil apa yang boleh disamakan. Yang mana dunia ini, dunia tadi, dunia yang fana ini, yang penuh dengan sifat kehinaan, khianat, kan, dunia banyak perkhianatan. Abat tatalaqahal akyasu batta. Padahal dunia itu, kan, kita terjemahkan yang kesan tadi dengan dunia teruslah supaya mudah faham, telah ditalak 3 oleh orang-orang yang cerdik pandai. Orang yang cerdik pandai. Al-akyas jamak kepada kayyis. Jamak kepada kayyis. Nabi sebut dalam hadis al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'da al-maut. Wal ajizu ada dalam ni, saya tunjuk dalam mudah. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa yatamanna 'ala Allah. Wa yatamanna 'ala Allah. Dalam sebut al-amani, maksudnya mereka menginginkan banyak angan-angan. Al-kayyis, orang yang bijaksana ni adalah orang yang mempersiapkan diri dia dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Orang yang menundukkan nafsu dia beramal kehidupan selepas mati. Manakala orang yang lemah, apa sebenarnya orang yang lemah? Adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dia. Man atba'a nafsahu hawa. Dia bagi nafsu dia ikut, dia bagi diri dia ikut nafsu dia. Dalam masa yang sama dia mengharap kepada Allah, iaitu agar mengampuninya. Dia mengharapkan banyak perkara daripada Allah. Dia dah ikut nafsu je, dia dah buat maksiat, tapi dia kata, Allah ampunkanlah aku, Allah bagi aku rezeki ni, Allah maafkan aku. Itu adalah orang yang sebenar-benarnya lemah. Jadi itu baru boleh disebut ni lemah. Kau ni lemah. Baru betul, bukan orang yang tak mampu nak buat ataupun orang yang tak mampu nak dapatkan harta, bukan itu orang lemah. Orang yang betul-betul lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kan dalam hadis lain Nabi sebut kullun nas yaghdu fa bai'un nafsahu mu'tiquha aw mubiquha. Semua manusia, ni ada hadis 40. Kan ni riwayat Muslim. Dalam riwayat Tirmizi tak silap saya disebut fa bai'un nafsahu. Maknanya sama, lebih kurang. Setiap manusia itu beramal. Maksudnya dia keluar pagi, dia akan berjalan, buat aktiviti dia, beramal. Di antara mereka ni ada mereka akan menjual dirinya. Fa bai'un nafsahu, maksudnya akan membuat ketaatan ataupun kemaksiatan. Fa mu'tiquha aw biquha. Ada sebahagian mereka akan terbebas daripada azab neraka ataupun hawa nafsunya akan membinasakannya. Sama ada dia buat amal kebaikan, ketaatan menyebabkan dia boleh lepas daripada azab neraka, ataupun dia ikut hawa nafsunya yang akhir sekali akan membinasakan dirinya. Jadi dua makna besar yang ada dalam hadis ni diletak dalam baik-baik atas tadi. Tafuttu fu'adakal ayyamu fatta, ingatlah mati. Dan dalam hadis lain Nabi sebut akthiru dzikra hadhimil ladzat. Riwayat lain hadimil ladzat. Perbanyakkan. Bukan Nabi suruh ingat, bukan sebut uzkuru, tapi akthiru, banyakkan ingat, sentiasa kena ingat. Maksudnya ada berlebihan dalam perbuatan ingat. Kan bukan ingat hari ini ingat, esok lupa, tak. Kena sentiasa ingat. Ingat apa? Dzikra hadhimil ladzat. Kena perbanyakkan ingat, kena perbanyakkan ingat perkara yang boleh memutuskan kelazatan dunia, iaitu kematian, al-maut. Okey, baik. Apa bukti dia? Saya tutup dengan baik ni, ataupun baik satu lagi. Apa bukti dia, kenapa dia boleh cakap dia nak nasihat tentang kematian dan dia nampak kamu ni suka kepada dunia? Bukti dia apa? Tanamud dahra wayhaka fi ghatitin biha hatta idza mittan tabahta. Celakalah kamu. Dia sebut perkataan wayhak. Wayhak,
perkataan yang boleh memberi makna celaka. Dalam masa yang sama, waihak juga boleh memberi makna menyatakan rasa kasihan dan juga rasa sakit. Kan? Jadi di sini boleh juga kita nak sebut alah kesiannya kamu. Contoh orang jatuh kita sebut waihak. Bukan kita sebut celakalah kamu kan. Kita cakap alah kamu kesian je. Jangan terjemahkan dengan celaka, orang tengah jatuh kesian. Tapi kalau ada situasi lain, ada hadis lain yang memberi makna waihak, maksudnya betul-betul alwail, kamu celaka. Jadi di sini kalau kita terjemah celaka yang kamu pun boleh, maksudnya kita nak beri peringatan yang tegas untuk dia. Kalau kita nak kesian kat dia pun boleh. Kesian yang kamu kan. Aku dah nasihat kat kamu tentang kematian dan aku nampak kamu suka kepada dunia. Bukti dia apa? Tanah mudah rawaihak. Kan? Kamu ni tidur sampai berdengkung sepanjang masa. Ad-dahr maksudnya satu tempoh yang lama. Hatta idza mittan tabahta, sehingga kau seakan baru sedar dari kematian bila kematian datang menjemput. Dia tidur, dia nak sebut di sini apa? Dia tidur, kita tahu tidur ni adalah akhul maut. Dia adalah saudara kepada kematian. Tidur itu sendiri adalah kematian yang kecil. Allah subhanahu wa ta'ala yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Tidur itu adalah kematian kecil. Jadi dia sebut tanah mudah rawaihaka fi ghataiti. Kamu tak ada kerja benda, tak ada kerja nak buat ke sampai kamu boleh tidur lama ni? Kan tidur pula sampai berdekor. Takkanlah kamu nak sedar tentang hakikat kematian, hakikat dunia ni bila kamu mati. Takkanlah, sebab kita tahu ada orang yang tidur dia mati, kan tidur dalam mati. Tapi dia nak nasihatkan kamu, mati dalam tidur tu balik. Dia nak nasihatkan kita supaya sebelum kita mati dalam tidur, kan tidur-tidur tak bangun terus dekat alam lain. Bila kamu sedar daripada tidur tu, ataupun kalau kamu tengah tidur, sedarlah yang dunia ni adalah tempat beramal. Sekarang ni aku tengok kamu asyik tidur je, kan macam tak ada benda nak buat. Orang lain yang bekerja pun macam ada tujuan hidup juga, tapi kamu ni hanya banyak tidur, tidak bekerja, tidak beramal. Untuk dunia pun tak, untuk akhirat apatah lagi. Kan? Makna dia dekat dengan firman Allah SWT. Allah sebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan dengan mengerjakan ketaatan an taatillah oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Banyak apa? Banyak harta, banyak anak pinak, pangkat, pengaruh. Kan? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun, dalam surah apa? Wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kan? Ini maksud dia. Alhaakumut takatsur. Adakah sehingga kamu mati dan masuk kubur? Zurtumul maqabir maksudnya mittum wa dakhaltum. Bukan masuk kubur dan akan kamu hidup. Itu nak buat tazkirah untuk belajar boleh lah. Tapi zurtum maksudnya mittum wa dakhaltum maqabir. Adakah sampai kamu mati masuk kubur pun baru nak ingat? Jadi alangkah buruknya keadaan kamu kalau bila kamu mati baru kamu ingat tentang hakikat dunia. Jadi bila kamu sedar sekarang ni, kamu tengah tidur ke, bangunlah, bangkitlah, sedarlah tentang hakikat dunia, beramallah untuk akhirat. Ini poin yang nak disampaikan oleh Al-Biri. Tapi kalau kamu sedar selepas kamu mati, dia tak ada guna, tak ada manfaat langsung dah. Kan Allah sebut dalam surah lain, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kesudahan golongan yang kufur ingkar. Ini paling teruk golongan yang ingkar al-ba'ts lah, ingkar hari kiamat, ingkar kebangkitan. Seperti mana kafir Quraisy dulu kan. Apa yang disebut dalam surah An-Naba. Apabila ajal maut datang kepada salah seorang kamu, mereka akan bercakap, wahai Tuhanku, qala rabbi irji'un, kembalikanlah aku untuk hidup semula dunia. Untuk apa? Untuk buat amal ibadat. Kemudian Allah sebut la'alli a'malu salihan, untuk apa? Supaya mengerjakan amal-amal soleh dalam perkara yang telah aku tinggalkan, fi ma taraktu kalla, maksudnya untuk buat balik apa arahan yang kamu suruh, yang aku tinggalkan. Disebabkan aku ni sombong, aku ni tak percaya. Tapi bila aku dah mati, ni cerita tentang orang dah mati ni, minta dengan Allah supaya nak kembalikan dekat dunia. Allah sebut apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak sama sekali masakan tidak. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Maksudnya itu adalah semata-mata perkataan yang kamu minta. Kamu tidak akan dapat dah kembali ke dunia. Sebab apa?
ulama tafsir sebut, sekalipun mereka dikembalikan dunia, mereka tidak akan mengatakan janji yang mereka telah minta daripada Allah SWT. Kalau dapat kembali ke dunia sekalipun, mereka tidak akan beramal juga. Sedangkan di hadapan mereka adanya alam barzah yang mereka tinggal akan tetap padanya, akan tetaplah pada alam akhirat nanti. Dan akhir sekali ni akhir insya-Allah. Okey. Fakam dha anta makhdu'un wa hatta mata la tar'awi anha wa hatta. Betapa kamu sering kali tertipu dengan dunia ini sampai bila engkau mahu meninggalkannya. Dan berapa kali kamu tertipu dengan dunia, hawa nafsu, kemewahan, kesenangan dunia hingga kamu berpaling daripada menuntut ilmu. Ini poin dia nak sebut. Kan? Kalau kamu tertipu dengan dunia, kamu boleh ingat sendiri, kamu boleh bertaubat, tak ada masalah. Tapi kamu tipu dengan dunia, kamu berpaling daripada menuntut ilmu, baca Quran pun tak, apatah lagi bangun malam, sedekah pun jarang-jarang tak buat. Kan? Cukuplah kamu ditipu oleh dunia bila kamu selalu berfikir untuk berpaut padanya. Kan? Cukuplah kamu ditipu kat dunia sampai tahap kamu selalu fikir tentang dunia. Seolah kamu bangun saja fikir dunia, nak cari duit. Kan, cari duit nak dapatkan kesenangan, kemewahan, nak ikut awak nafsu. Kamu ni tidak ada akal ke? Adakah kamu tak tengok apa yang berlaku pada orang yang sudah pergi sebelum kamu? Kan, disuruh ambil iktibar. Mata la tarawi anha wa hatta. Maksudnya, cuba kamu tengok orang yang sebelum kamu sebelum ni. Ramai orang mati, ayah kamu, keluarga kamu, kan, saudara mara kamu. Adakah semua yang mati itu sempat melakukan apa yang mereka mahukan? Adakah semua yang mati itu sempat melakukan amal ibadah? Ataupun sebaliknya, adakah orang yang mati itu adalah orang yang banyak buat perkara keburukan, kejahatan, maksiat, kesyirikan, apatah lagi? Takkan kamu tak boleh tengok orang yang sebelum kamu telah mati dan orang yang hidup pada waktu kamu telah mati? Jadi, ambillah iktibar orang yang telah mati ini, berapa banyak perkara amal soleh yang mereka nak buat tapi tak sempat buat. Jadi, kamu yang masih hidup ni, yang masih ada waktu sekarang ini, sedarlah, ubahlah diri kamu dan bertaubatlah. Nah, jadi sampai bila kamu mahu duduk dalam keadaan begitu? Kan, selalu tidur, lupa diri, tak ingat akhirat, buat maksiat. Sampai bila nak bergeluman dalam kesesatan dan ikut hawa nafsu? Adakah sampai mati? Hatta la tarawi wa hatta, maksudnya hatta tamu, sampai kamu mati? Kan, takkanlah bila dah mati baru kamu teringat. Alangkah ruginya waktu tersebut. Jadi bila dah beri nasihat, kamu dah ingat sekarang ni, maka berhentilah kejar dunia. Kamu tidak tahu bila ajal kamu sampai. Biarlah ajal itu sampai ketika kamu sudah berhenti dari melakukan perbuatan buruk tersebut. Nah, kemudian dia masuk kepada topik lain. Aba Bakrin da'autuka law ajabta ila ma fihi hadduka in aqalta. 5 bait pertama tadi, fokus dia apa? Untuk ajak manusia berfikir balik. Apa tujuan hidup dia? Apa yang dilakukan ke dunia? Adakah kamu ni orang yang lalai? Apa yang kamu telah bekalkan untuk bekalan akhirat nanti? Itu fokus utama dia. Dan disebutlah antara sifat-sifat orang yang apa ni? Yang lalai dengan dunia ni kan, sampai selalu tidur. Tidur tu maksudnya bukan dia selalu tidur lah. Dengan makna dia selalu tidur betul juga, dan juga dia lalai. Kan, bila tidur ni dia tak tahu apa yang berlaku. Bila bangun baru tahu, oh, gempa bumi contohnya. Jadi kita tak nak dia bangun tidur, aku mati dah. Kan? Tak nak bangun tidur aku mati dah. Jadi dia nak kamu ni bukan orang yang lalai. Sebab orang yang tidur ni adalah dia tak ingat, dia tak tahu apa yang berlaku. Jadi kamu kena sedar. Itu maksud dia. Dia nak bagi tahu, kamu kena sedar, kena ubah fikiran kamu, pergi belajar ilmu. Belajar ilmu, kenapa disebut belajar ilmu? Sebab dengan ilmu lah boleh membuatkan kamu beribadat, untuk kamu cari amal, cari akhirat. Itu dia punya kesimpulan untuk 5 bait. Kemudian lepas dah habis 5 bait ni, dia mulakan dengan bait seterusnya untuk menceritakan tentang ilmu. Kan, dimulakan dengan Aba Bakrin da'autuka law ajabta ila ma fihi hadduka in aqalta. Ini kita akan sambung pada kelas yang berikutnya insya-Allah. Naktafi bihadzal qadr. Nak pun habis dah masalah 8 ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.